Tak mana lupa. Allah Ta'ala bagi sakit entah. Jadi bila saya sakit tu saya duduk diam. Bila saya ceramah, darah dia keluar kat muka. Darah keluar kat muka. Macam kena toreh. Tangan saya luka, perut saya luka. Aku ni nak ceramah macam mana? Lalah ambil bedak sejuk, tempel waktu ceramah supaya tak luka. Balik lagi cuci pula. Oh, pedihnya, ya Allah. Lalah tak larat nak pakai bedak dah. Pakai topi mesin rumput. Nampak mata. Oh, setahun tuan-tuan. Setahun. Allah Ta'ala uji. Lah tuan-tuan. Orang rumah saya bagi dekat saya kopi. Minumlah bang tu kopi. Mama, ayah mana boleh makan kopi. Panas-panas ni ayah ni diabetes, ayah ni sakit kulit. Bila dia jamu kopi, saya teringat, pasal apa aku tak ubat sakit aku dengan peria katak? Sebab mereka kata saya kena penyakit katak puru. Kenapa aku tak berubat dengan peria katak? Kan dia bagus untuk kulit, dia bagus untuk menyembuhkan kulit dan kencing manis. Tu yang timbulnya kopi ala Kazim tu. Saya punya duk fikir, Allah bagi ni, alhamdulillah. Ambil peria katak, ambil susu kambing, ambil yang ni campur. Akhirnya timbullah susu ala Kazim. Viral sekarang. Saya naik highway dulu 2 bulan lepas duk tidur dalam kereta. Jaga-jaga tengok gambar tepi jalan, tepi highway tu. Rasa macam kenal pakcik ni. Rupanya gambar saya tuan. Sepanjang highway sekarang. Kopi ala Kazim begini tuan. Saya bukan mencari makan dengan ceramah. Hampa nak batal ceramah terpulang. Tapi saya takut. Okey. Kita ni cabaran di luar sana bang, banyak bang. Kalau kita makin kurang, saya takut. Sebab sekarang ada orang main jumpa saya, Ustaz, saya ada master. Soalan saya, Rasulullah belajar di mana? Saya ada master, Ustaz. Nabi Muhammad, soalan saya, belajar di mana? Saya tanya dia, kenapa tanya macam itu? Tak, saya ada pelajaran. Saya tak boleh terima Nabi saya buta huruf. Tuan-tuan nak kata apa dengan orang gila macam tu? Mai satu orang, saya buat majlis dengan orang-orang pencin di satu bangunan, satu pejabat. Dia panggil hak mana pencin, main ceramah. Saya buat ceramah. Sesi soal jawab. Datuk Kazim, saya Datuk ini soalan saya tidak pernah minta kepada Allah untuk dilahirkan. Dan saya tidak pernah memberi kebenaran pada Allah untuk dilahirkan. Kemudian saya dijadikan oleh Allah, dan kalau saya buat dosa, saya masuk neraka. Soalan saya, kalau saya tak dijadikan, saya tak dimasuk neraka. Kenapa Allah jadikan saya? Itu intelektual punya soalan tu. Ustaz kata Allah tu penyayang, tapi kenapa adanya neraka? Kalau Allah tu maha penyayang, kenapa Allah izinkan mak saya di kampung dirompak? Kenapa Allah tak bantu mak saya? Sudah tuan-tuan. Dia dah mari dah ajaran-ajaran dan pahaman-pahaman hari ini, mereka semakin berani. Yang sekarang mereka kata Tuhan tak penting, agama tak perlu. Mereka nak jadi etis, tak percaya kepada Tuhan. Kalau tuan-tuan tak buat majlis macam ni, lagi dahsyat. Dah lah hak mari ke masjid ni tuan-tuan pun banyak rintangan. Jangan baca Al-Fatihah selepas mayang ya. Nabi tak buat. Fatihah tak boleh baca pula. Ni berapa rakaat tarawih ni? 20. 8 saja, jangan lebih ya. Yang hak nak buat ibadat tu banyak halangan. Ni pasal ni baca doa lepas mayang, Nabi tak pernah berzikir ya. Dah bla 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 bla. Lah, tak boleh berzikir pula dah.
Ni apa pasal kau orang ni pula ni sebut Sayyidina Muhammad ni? Mana ada sebut Sayyidina? Allahumma salli ala Muhammad. Oh, sudah tuan-tuan. Yang nak buat ibadat banyak orang larang pula. Mai pula satu lagi puak pula. Lagi gila babi punya tuan-tuan ni. Sampai pada satu tahap dia kata dia lebih pandai pada Rasulullah. Kita kena kaji balik ajaran Islam. Loh, nak kaji pula. Sampai pada satu tahap dia mari jumpa saya di sekolah saya lepas sembahyang subuh. Ustaz, ya, apa hukum bersunat? Bersunat, hukum dia wajib dalam mazhab kita. Ustaz, kalau dia wajib, kenapa dia bersunat? Macam mana? Kalau wajib, kenapa nama dia sunat? Itu takkan nak bernama berwajib. Astagfirullahaladzim. Bersunat tu bahasa Melayu, berkhitan bahasa Arab. Kalau aku sebut berkhitan, abang tak faham. Sebab tu kita panggil bersunat. Bahasa dulu-dulu masuk Jawi. Okey, apa hukum? Saya kata wajib dalam mazhab kita, baik laki baik perempuan. Tapi hak laki-laki membuang kulit khulfah dia sekian-sekian. Yang perempuan buang sikit saja kulit khulfah dia. Tak sampai mudarat pun saya kata. Okey. Soalan saya Ustaz. Allah sebut, Allah sebut ya. Allah kata dijadikan manusia ni berpasang-pasangan. Allah Ta'ala kata dijadikan anak itu sebagai satu anugerah. Okey. Dan Allah kata manusia ini sebagai bentuk kejadian. Sebaik-baik bentuk kejadian. Manusia lahir bersunat ke belum? Belum. Maknanya itulah yang terbaik. Kenapa nak sunat? Dah Allah kata sebaik-baik bentuk. Yang kata nak potong tu pasal apa? Oh, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada ceramah macam ni, ya tak ya juga. Sudah. Abang cantik rambut. Biasalah saya nak segak. Kenapa abang potong? Bukankah Allah yang menjadikan rambut sebaik-baik bentuk kejadian? Biarlah dia panjang, janganlah potong. Tengok kuku abang, saya tanya. Dia pun tunjuk. Abang potong ke kuku? Potong. Kenapa potong? Biarkanlah dia panjang. Bukankah kuku tu dia semakin hari semakin panjang? Bukankah itu sebaik-baik bentuk kejadian? Kenapa abang potong? Dia diam. Abang bayangkan kalau abang tak potong kuku abang nak makan je mana? Kuku berpusing-pusing. Naik kereta pun tak boleh, bersalam pun tak boleh, belaga kuku pula. Sudah tak naik. Sebab dia jaga kebersihan. Memanglah Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan tak bersunat. Datang perintah bersunat tu pada Nabi Muhammad. Tapi tak ada pun dalam Quran perintah bersunat. Perintah semayang ada, perintah puasa ada, perintah sunat mana? Sudah. Tuan-tuan kalau tak tahu nak jawab, saya nak buka tu. Mana perintah bersunat? Tak ada. Memang tak ada. Dia ada dalam kalimah wa iz qala Ibrahim bi kalimatin fa atammahunna. Dia ada di situ. Dan ingatlah kami memerintahkan kepada Ibrahim, kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimah dan Ibrahim menunaikannya. Di situlah ada perintah bersunat. Kami uji Ibrahim dengan beberapa ujian, perintah, dan dia menunaikannya. Apa dia perintah Nabi Ibrahim? Pertama, buat Kaabah. Dia buat. Kedua, pindahkan anak isteri dia ke Mekah. Dia buat. Sembelih anak dia. Dia asah pisau. Dia buat. Pindah ke Palestin. Dia buat. Semua dia buat. Termasuklah sunat. Sunat. Nabi Ibrahim bersunat. Itu perintah kalimatin kata Allah. Dan dia bersunat usia dia 80 tahun lebih. Sunat pula dengan kapak kat anak. Jangan kat anak faham kapak hak kayu tu. Bapak tu dia. Orang Perak bapak. Kena kapak. Bapak tu. Dia jarang sebut kapak. Jarang tuan ni. Kapak kecil tu. Daripada Nabi Ibrahim sampailah Nabi yang lain, ajaran syariatnya ambil pada Nabi Ibrahim.
millata Ibrahim hanifa. Ambil pada ajaran Nabi Ibrahim, bawa pada ajaran kau. Maka sampailah pada kita hari ini bersunat ajaran daripada Nabi Ibrahim turun menurun sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan, orang macam ni tuan-tuan makin ramai yang mempertikaikan. Kalau kita menyulitkan dakwah, mereka ni akan ambil kesempatan. Hari ini dakwah kita berjalan dengan maulid. Dengan maulid ini boleh cerita macam-macam tentang Rasulullah. Tapi ada orang bantah, jangan buat maulid bid'ah. Bayangkan tuan-tuan, lagi 5 tahun kalau semua kata bid'ah, tak ada lagi ceramah macam ni, tak ada lagi sirah Nabi diceritakan macam ni, puak-puak yang sesat tadi dia mula main peranan. Tuan-tuan nak letak di mana? Ni hak kita hari ni Ustaz Zamhana buat ni simple lah. Sambutan maulid ni tuan-tuan simple. Mai pasang kemah, buat ceramah simple. Dulu mai buka sirah. Buka sirah daripada pagi tu, mula-mula perarakan tu. Sallallahu ala Muhammad, pusing satu kampung. Bawa segala banner bendera semua. Lepas tu makan nasi. Lepas makan nasi, main dengar ceramah sarapan. Baca pula Al-Jannatu wa oh, dia cerita pula. Saat lagi main pula kumpulan marhaban makcik pula. Salatullah salamullah ka'na upah biar upah zoom. Baju sama main entah. Main saat lagi lagu pula pengantin pula. Selamat bersanding pengantin baru. Kumpulan mahabat. Anak muda di bawah ni tengok. Ni parah ni. Tenang. Ni parah ni. Naik je upah tu, anak muda kata apa? Oh no. Lambat dah habis. Tuan-tuan, yang makcik-makcik berzanji tu, marhaban tu tuan-tuan, itulah sirah. Salla alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa tal rahmani alhamdulillahi. Itulah sirah. Salla alaika Allah ya Adnani. Selawat salam, selawat sejahtera ke atas kamu ni wahai Adnani. Siapa dia Adnani? Rupa-rupanya Adnani itu ialah keturunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Adnan. Turun sampai Nabi Muhammad. Sebab tu orang dulu-dulu belajar sirah. Nama dia Sarah. Sarah tu perjalanan. Sirah itu ialah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi ke sana, dari sana naik ke langit, nama dia Isra wal Mi'raj. Sirah. Mai zaman sekarang Nabi tak pernah buat maulid. Allah. Lama-lama Nabi dia pun tak kenal, sirah Nabi pun dia tak tahu. Yang dia tahu ialah pertikaikan. Ni ustaz, kalau Allah tu jaga orang Islam, pasal apa yang orang Palestin kena bom? Kalau betul lah, tolonglah. Tuan-tuan nak jawab apa tak? Saya ada orang tanya baru ni, dak ustaz, Allah tak tolong ke Palestin? Daripada tahun 1947, 1948 sampai 2023, negeri pun makin kecil dah. Dapat habis kat Yahudi dah. Kalau betul Islam, di situ ada masjid yang ketiga paling suci, kenapa Allah biarkan? Saya jawab satu ya. Allah yang tanya kita, bukan kita tanya Allah. Siapa kita nak tanya Allah? Kita hamba layak tanya Tuhan. Tuhan yang tanya kita. Hang buat apa? Saya ulang balik. Kita mana boleh tanya Tuhan? Oh Tuhan,
Kenapa kau jadikan aku macam ni? Hang siapa nak tanya? Yang berhak tanya Allah pada hamba. Hang buat apa? Hang kata Palestin sekian banyak. Apa ni? Okey, jangan tanya pada Allah. Allah tanya kat hang dulu. Hang buat apa untuk Palestin? Hang jawab tu dulu. Ada tak hang derma kat depa? Tak ada. Hang makan ayam goreng di mana? Hang pakai baju apa? Hang minum minuman apa? Hang duk bagi nyawa kat depa, hang bagi duit kat depa, hang duk support orang yang lawan orang Palestin. Macam mana orang Palestin tak makin kuat? Hang nak boikot pun tak boleh. Kemudian hang tanya kat Allah, kenapa Allah tak tolong? Allah nak tengok hak kita dulu. Banyak komplain kita. Sebab tu saya kata tadi, siapalah kita nak tanya Allah? Allah tanya kita. Dia adalah Tuhan. Kita pula tanya, ya Allah, kenapa kau bezakan nasib hidupku? Tahun 1955 duk menyanyi dalam ladang tebu. Mengapa ku disiksa? Nampak? Tuan ingat tak? Mengapa aku dihina, berkasih dan bercinta, tetapi menderita. Oh, kau cabutlah nyawaku. Tuan ingat lagu tu? Oh Tuhanku, mengapakah kau bezakan hidupku? Mana boleh tanya? Oh, Ustaz boleh buat suara P.Ramlee tu? Boleh lah sikit-sikit. Saya semua suara saya boleh tapau. Tengok tapak tangan. Kalau urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Nampak tuan-tuan? Yang tu, ya kan? Tuan-tuan suruhlah saya ikut suara siapa boleh tuan-tuan. Kenangan manis kau dan aku, takkan ku luput. Duri ranjau dalam bercinta, lumrah dunia. Azura. Ini orang tulis lintang. Tak pernah faham. Tak faham sudah tuan. Allah, kita tak boleh tanya Tuhan, mengapakah kau seksakan aku macam ni? Jangan. Yang hang gatai duk bercinta dengan dia pasal apa? Susah. Ada satu cikgu, dia kata, Ustaz, tolong buat surat rekomen. Saya nak minta menantu saya balik ke Semenanjung. Sekarang dia ada di Sabah. Menantu saya dah ada anak 3 tahun. Jadi anak saya ni duduk seorang-seorang di Perak, di Ipoh ni. Susah, suami tak ada. Perkahwinan jarak jauh. Isteri dia pun cikgu, suami dia cikgu. Mintalah tukar, Ustaz. Macam inilah kak. Saya ni mana ada surat-surat. Tak ada surat kabel-kabel, surat sokongan tak ada. Tambah saya bukan ada jawatan. Apa lagi tak laku kot. Soalan saya, masa bertunang tahu tak dia duduk di Sabah? Tahu? Kenapa bertunang? Akak tahu tak? Lepas sekolah, kalau kahwin, lepas kahwin, susah nak tukar. Tahu tak? Tahu. Pasal apa kahwin? Dah tahu susah nak tukar, dah tahu susah duduk jauh-jauh. Pasal apa kau nak kahwin? Cinta harus dipertahankan, Ustaz. Kalau kita tahanlah. Kenapa tak cari cikgu yang satu sekolah? Kak nama abang Cikgu Murni, kahwin Cikgu Syahri. Simple. Segala-gala ni mengajar kita. Kita balik kampung, tuan-tuan. Saya balik ceramah. Saya ceramah. Kadang-kadang, tuan-tuan, 8 jam Kuala Lumpur, Ipoh, 6 jam. Malam raya Cina, malam raya Tahun Baru, 6 jam. Duk menung, aku ni nak kencing, nak berhenti tang mana, tuan? Ni mula aku nak cakap panjang ni, aku ni nak perkames. Driver saya tak faham cakap panjang. Hari ni Rabu dia tu, belum tak Rabu.
Tadi saya kata berkamis nak kencing. Allah. Tak mana banyak dia faham lah. Nah, kulaan niring napaan tak kuring. Tapi belah-belah sini ni belah cenderung balai semua ni alai, tuan. Saya bukan manja alai, saya belah-belah Bagasarai, tuan. Baru ni jumpa dengan kawan, seronok cakap banyak dengan dia. Cik Atas, lama tak jumpa. Mantu Haji Wagas kan? Dia kedai Wagas, kedai Wagas kan? Oh, cakap banyak seronok, tuan. Jadi kalau saya dah tahu bahawa malam tahun baru Cina ke raya ke memang jam, jadi jangan terima ceramah waktu itu. Simple. Yang hang gatai terima pasal apa? Silakan hadap. Nampak tak pemikiran kita tu? Setiap sesuatu yang berlaku dia memberi pengajaran. Saya kata kat dia, hang nak cari jodoh jauh. Jodoh hang di mana nu? Boleh tu. Hang duk tang mana? Hang duk di KL, hang fikirlah sekali balik apa kata? Nak balik kampung. Nikah dengan orang sebelah rumah ya, tebuk pintu selesai masalah. Sebab tu ada orang pondok di sekolah saya nikah. Makcik 66, suami dia 72. Mai duduk di pondok saya, mai kelas tengok orang tengok saya, dia tengok makcik ni. Makcik pun tengok dia nikah. Ustaz, kami nak kahwin. Kahwinlah abang weh. Abang umur berapa? 72. Kak 66. Kahwinlah. Silakan. Dan minta izin pada datuk lah. Kami nak tebuklah pintu tengah tu. Senang. Saya kata tebuklah apa pun, sewanya 2 juga. Saya kata tu. Mana faham, tak faham sudah. Senang tuan-tuan. Jadi adik-adik, yang mana yang belum lagi menikah, fikir. Aku nak menikah dengan dia ni, mak setuju tak? Bapak setuju tak? Setuju on. Abang, mak tak setuju. Ayah lagi tak setuju. Tak apa, bukan mereka nak menikah, kita nak menikah. Silakan. Sila buat. Cubalah buat sesuatu tu tuan-tuan, jangan ambil kontroversi. Buat sesuatu tu ikut yang macam mana Rasulullah buat, mesti cantik. Ikut yang agama kita suruh, ulama kita suruh, tak akan jadi isu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Jadi saya tutup ceramah saya ni. Saya dah ceramah tuan-tuan hampir 2 jam dah. Subhanallah. 2 jam kat sumur. Lamanya ceramah. Ustaz tak penat ke? Tuan-tuan, saya ni tak sihat. Tetapi kalau dapat mikrofon, itulah ubat saya. Ada orang tak faham, Ustaz, mikrofon tu kena rebuih dulu ke? Silakan. Tuan-tuan ambil mikrofon mereka ni, pergi rebuih, marah abang speaker kita. Buat sesuatu yang menggembirakan. Apa benda yang menggembirakan, Ustaz? Yang Nabi suka. Buat Nabi suka, InsyaAllah ada barakah. Apa yang Nabi suka? Nabi suka berjemaah. Jom tuan-tuan, mari kita jemaah. Orang yang main masjid, orang yang main surau ni, setiap satu langkah naik darjat, satu langkah hapus dosa, satu langkah lagi tuan-tuan dapat pahala. Mai pula salam, gugur dosa ni. Assalamualaikum, malaikat doa pula untuk kita. Duduk pula sembahyang berjamaah 27 kali ganda. Duduk pula dengar majlis ilmu, dapat pahala lagi. Dah lah dapat pahala majlis ilmu, dapat pahala pula macam kita sembahyang tu, sementara nak tunggu isyak. Dapat pahala. Tu yang orang bila-bila habis tu balik pula pasal apa? Dah dapat pahala lah. Hebatnya rumah Allah ni tuan-tuan. Di sinilah yang Nabi suka. Nabi mesyuarat di sini. Nabi ada tempat bincang di sini. Nabi ada sahabat duduk di sini. Ada sahabat yang tidur di masjid. Ada lebih kurang 300, 400 orang ahli sufah yang tidur di masjid, duduk dengan Nabi. Nabi dengan budak-budak di masjid. Jadi tuan-tuan, tempat penyatuan kita ialah masjid. Tempat penyatuan kita ialah surau. Jom kita buat macam-macam aktiviti di surau.
Dulu kita buat korban, bagus. Tapi dulu-dulu buat korban, nak bagi daging korban, kita berkira. Jangan bagi sana, tu tak pernah main surau. Yang tu pun jangan bagi, tu langsung tak pijak surau. Yang tu boleh bagi, dia rajin datang. Sampai bila kita nak buat macam tu? Yang tu bagi, yang tu tak bagi, yang tu jangan bagi. Sampai bila, tuan-tuan? Orang sebelih di lembu di sini 5 ekor, habiskan. Semua dapat. Jangan duk pilih kasih. Yang tu jangan bagi, yang tu jangan bagi tu. Yang tu hari tu nak bakar surau kita tu. Yang tu jangan. Memang dia lagi bakar, tuan-tuan. Yang mana tak datang surau, yang tu bagi. Ambil 1 kilo, hantar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang, nak bagi daging korban. Oi, terkejut dia. Tak datang surau pun dapat ke? Dapat. Kami surau tak ada pilih kasih. Semua dapat. Ini kami ingat pada awak. Terima kasih. Dia bawa ke dapur. Apa tu bang? Orang surau bagi daging korban. Ya Allah bang, malunya. Awak tak pernah ke surau. Dia orang tak lupa kita bang. Abang lupa dia orang. Tu saya cakap, pergilah surau bang. Malunya aku. Suami duduk menung atas Husain. Kena pergi surau ni. Kata yang maghrib dia datang. Dia cari yang badil. Ni yang mana bagi dah. Tu Haji, ada lagi ke daging korban? Astagfirullahalazim. Rupa tak cukup 1 kilo. Kalau tuan-tuan memboikot, bila nak datang? Tak kira bendera ke warna, lantak engkau lah, mari semayang. Bila kita nak berkasih sayang ni tuan-tuan? Ini bila tengok Tok Imam, dia ni belah mana? Tengok ustaz ceramah, dia ni belah mana? Direct tanya saya, ustaz, soalan. Ustaz belah mana? Belah apa? Tak, maksud saya pahaman ustaz belah mana? Boleh belah, saya kata. Ada yang lagi direct, ustaz parti mana? Parti Tapawai. Orang bercakap tentang agama, orang bercakap tentang Nabi, duk kira parti hang. Ni kasih sayang ni. Pengurusi surau umum dimaklumkan, opah biah jalan Serindik, sekarang ada di hospital ya. Opah biah sakitnya, boleh ziarah lah. Begitu juga anak pada Kak Som ya, anak pada Kak Som, dia dapat masuk universiti, jadi kita boleh ziarah lah, nak bagi bunga ke apakah. Anak Pak Leman, yang ni pun masuk pusat serenti. Yang ni boleh tengok dia lah, macam mana lah. Pun nak hantar bunga mangga ke apa ke. Bayangkan tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kampung ni, surau main peranan. Kita pun duduk di hospital, datang orang surau. Mana tahu opah biar sakit, Ustaz Zamhana umum. Oh, dia kata siapa nak ziarah datang tu, nak tengok opah biar tu. Saat lagi datang tu, saat lagi orang ni datang. Ya Allah, kalau aku sihat, aku nak pergi surau. Ya Allah, nampak kan seronok. Seronok tuan-tuan, sebab kita berkasih sayang. Ini sampai mati hamba Allah tu. Dah mati dah. Ya ke? Lama dia sakit? 6 bulan dah. Oh, tak tahu. Tak tahu apa jiran kamu. Ada yang lagi dahsyat. Haji Din dah meninggal. Innalillahi. Cadangnya petang nanti nak berziarah dia, tak sempat juga. Padahal Haji Din tu dah lumpuh 6 tahun. Takkan 6 tahun nak tak pernah ziarah dia. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Jadi kita surau ni main peranan. Yang ni yang saya buat di sekolah saya. Saya ada hamper. Ada hamper. Di sekolah saya ada hamper, ada duit sikit. Siapa yang tahu sakit je, hamper sampai, duit pun sampai. Kadang-kadang saya pun sampai. Bawa pula kopi ala Kazim pula, lagi seronok. Tengok dalam Facebook orang ni dapat rasa. Minumlah kau kok sihat. Saya pun sihat, tinggal 5 kenji manis. Ada yang makan sekotak tu seminggu habis.
Saya kata, kau makan separuh sudah lah. Sedap Ustaz. Kawan saya dia beli 6 bulan tak habis. Dia langsung tak minum. Dia tengok je kotak tu tuan. Tu pun ada juga. Jadi lepas ni tuan-tuan, yang mana ada sakit-sakit ke apa benda, pi rumah dia. Dengar cerita isteri dia bersalin. Bawa hamper kami dari surau. Ni kami bawa untuk anak-anak tuan lah. Dia ada sikit, kok nak beli lampin ke apa ke. Lama-lama tuan-tuan tengok apa akan jadi pada surau ni. Dengar cerita anak awak nak masuk maktab, masuk universiti, institut pengajian, perguruan ni. Ya, kami tak ada apalah, kami nak bagi sumbangan kok nak buat tambang bas ke apa ke jadi. Ui, anak-anak pula tuan-tuan duduk di sini. Aiman, mai, pak cik dengar kamu menyanyi lagu sedap. Hari tu pak cik dengar kamu menyanyi Tiara. Sedap, bang tengok. Allahu Akbar. Oh, sedap kamu jadi Bilal. Bilal muda, Bilal sekolah rendah, Bilal orang tua, Bilal remaja. Lama-lama tuan-tuan, budak-budak penuh. Pasal apa? Geng dia jadi Bilal. Nak tengok kawan dia ada Jahannam jadi Bilal. Datang semua tuan, naik basikal pergi ke atas. Tak ada breaknya basikal, nama dia basikal lajak perkotaan. Oh, kawan kita. Semua kawan kita tuan-tuan, kita Ipoh mali talak sombongnya. Teluk Intan mari pun tarak sombongnya tuan-tuan. Kalaulah kita buat style macam tu tuan-tuan, ni nama dia perpaduan, nama dia kasih sayang akan wujud di sini. Ada satu surau masjid di Kedah, mana budak-budak yang datang sembahyang, pengurusi dia bagi RM5 sorry. Di Melaka saya pergi sembahyang, budak-budak yang sembahyang subuh berjamaah 40 hari tanpa miss, basikal dapat seorang satu. Yang mendaftar bukan setakat budak-budak, orang tua pun register juga, kokok dua basikal. Penuh masjid. Di Gerik, satu masjid yang tuan-tuan nak pergi ke Kelantan, masjid tu belah kiri. Ya Allah tuan-tuan, 60% yang datang sembahyang, yang datang ceramah saya hari itu anak-anak remaja. Saya ceramah di masjid di Pulau Pinang. Saya tengok awaknya ramai sangat budak-budak muda ni, penuh masjid. Conquer mereka. Rupa-rupanya masjid mereka menganjurkan kelas fardu ain untuk remaja menengah Isnin, Rabu, Jumaat. 3 hari seminggu. 3 hari lepas maghrib belajar di masjid. Lama-lama tuan-tuan, tiap-tiap hari dia orang datang masjid. Masjid dah jadi rumah nombor 2 dia orang. Itu di Pulau Pinang. Tuan-tuan yang saya hormati, zaman kita hak dulu-dulu nak boykot, nak tengok warna apa, dia ni belah mana, itu zaman lama ya tuan-tuan. Zaman sekarang kami nak jaga kasih sayang, pasal Nabi ajar. Zaman sekarang ialah perpaduan untuk kita berkasih sayang supaya Allah jaga kampung kita. Tak ada dadah, tak ada perompak masuk, tak ada benda jahat berlaku dalam kampung kita. Biar malaikat rahmat tiap-tiap malam turun dalam surau kita ni, doa pada kita, doa pada masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut pada malam ni ada manfaat dan ada barakahnya. Jadi tuan-tuan, tadi hujan lebat. Saya dalam perjalanan hujan lebat. Saya kata macam mana ceramah ni, insya-Allah. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan satu doa. Kalau ada majlis macam ni, majlis apalah, kenuri ke apa ke, hujan lebat pula, turun pula hujan, gelap langit ni, ya Allah, ya Allah, bagilah cuaca elok, ya Allah. Tuan-tuan ambil doa ni, baca, mudah-mudahan hujan tu pergi tempat lain. Tak pun Allah turunkan hujan, bagi stop, insya-Allah. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, Allahumma hawalaina wala alaina. Okey, serentak dengan saya. 1, 2, mula. Allahumma hawalaina wala alaina. Sekarang saya diam, tuan-tuan pula baca. 1, mula. Alhamdulillah, terang hati ya.
Sedah aja dapat dah. Cuba ulang balik. Allahumma, lagi sekali. Wah, mudah-mudahan barakallah. Jadi amalkan doa tu, mudah-mudahan Allah bagi cuaca yang elok pada kita. Jadi saya dah ceramah 2 jam non-stop. Alhamdulillah. Jadi saya dah ceramah pada tahun 1990. Alhamdulillah, Allah bagi kederak lagi. Walaupun pendek masa dia, 33 tahun. Mudah-mudahan saya terus sihat sampai mati saya nak ceramah. Jadi inilah kali pertama saya datang ke surau tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput balik, tunggulah 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan produk Al-Barakah tu. Ni bawa kopi ala Kazim pakai ada pesan tu. Pilah. Cuma saya pesan kalau ada macam saya, satu sesi itu hanya setengah saja sehari cukup. InsyaAllah bacaan gula dan sebagainya cantik tuan. Baik, sekadar itu sahaja. Terima kasih pada Ustaz Zamhana, terima kasih pada YB, terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi